Alright guys, so hari ini kita akan membincangkan mengenai embryogenesis, cleavage dan implantation. So apakah itu embryogenesis? So embryogenesis ni adalah satu proses development of animal or plant embryo, di mana kita punya animal dengan plant zygote tadi akan develop untuk jadi embryo, di mana sepanjang perjalanan dia daripada hujung fallopian tube ke kita punya endometrium, wall dekat kita punya uterus, apa yang berlaku adalah dia akan berubah kepada beberapa nama yang agak sedikit mengelirukan lah. Contoh dia zygote, meruda dan blastocyst yang kita akan bincangkan selepas ini. Okay, so selepas ni berlakunya fertilization, apa yang berlaku adalah haploid male and haploid female akan fuse together untuk menjadi diploid zygote. Okay, di mana diploid zygote ini akan undergo satu proses yang kita panggil sebagai cleavage. So apakah proses cleavage ni? Proses cleavage ni adalah the cessation of rapid cell division, iaitu mitosis without significant growth during early embryonic development. Okay, so apa maksud ayat ini adalah satu proses cell division yang sangat rapid, iaitu proses mitosis, di mana dia akan menghasilkan sel yang sama dan berlaku pada sel yang sama, di mana sel ini tidak akan membesar, dia akan maintain sahaja. Okay, so apa yang berlaku adalah 2 jadi 4, 4 jadi 8, seterusnya sel itu akan membesar, tetapi dia akan maintain dalam satu kata shape yang sama, di mana dia convert zygote itu kepada a ball of cell. Okey, ini adalah proses cleavage, di mana proses cleavage ini terbahagi kepada beberapa step yang utama. Okey, the first division begin about 24 hours after fertilization. So di mana 24 jam selepas berlakunya fertilization, dia akan menghasilkan embryo yang ada 2 sel, di mana 2 sel ini later on dia akan undergo next mitosis pula, dia akan menjadi 4, dan lama-lama dia akan increase the number of cell yang kita panggil sekarang ini sebagai blastomia, yang kita akan buat embryo. Seterusnya kita akan mengenal mengenai morula. So apa dia morula ni? So morula ni adalah the rapid of meiotic division 2, 4, 8 and 16 occurs until produce a solid sphere of cell called morula. So morula ini adalah sel yang undergo meiotic division, di mana bahagian luarnya masih lagi surrounded by zona pellucida. The number of cell akan bertambah tanpa menambahkan saiz yang ada. Seterusnya, selepas morula, dia akan membentuk satu blastocyst. So blastocyst ni akan terbentuk pada hari yang kelima. Seperti yang kita tengok dalam gambar rajah ini, dia terbahagi kepada beberapa komponen yang utama, di mana blastocyst ini consists of a hollow spherical mass of cell with more than 100 cells. Morula tadi, dia selnya sedikit lagi, blastocyst ni sel dia dah banyak. Okey, di mana blastocell sekarang ini kita panggil sebagai blastomia. Okey, so dekat dalam blastocyst ni, cecair ni kita bagi sebagai blastochoel. Okey, blastochoel ataupun fluid field control cavity yang kita bagi sebagai blastochoel tadi. Dekat bahagian luar sekali kita panggil sebagai trophoblast, a single layer of cell, dan a mass of cell within it kita panggil sebagai inner cell mass, yang color biru dalam gambar yang saya akan tunjukkan dalam video ini. Ini adalah proses cleavage yang kita bincangkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada implantation. So apa dia implantation? Implantation can be defined as a blastocyst will attach to the endometrium wall after 7 days after fertilization. So selepas fertilization, apa berlaku adalah blastocyst yang tadi itu, dia akan start untuk attach dekat kita punya endometrium wall, di mana kita nak lekatkan dia dekat kita punya endometrium, di mana ada beberapa perkara yang penting berlaku dekat sini. Yang pertama sekali adalah blastocyst akan obtain nourishment through trophoblast villi. So dekat bahagian tepi itu, tepi blastocyst tu kita ada trophoblast kan. Trophoblast ni akan attach dekat kita punya endometrium wall, dan dia akan obtain nourishment, di mana cell within the inner cell mass migrate to form amniotic cavity. So inner cell mass tadi yang bahagian dalam ada bongkol sikit tu, dia akan pergi ke kita punya dia akan migrate dan dia akan bentuk satu amniotic cavity, di mana amniotic cavity ni sangat penting untuk kita punya pembesaran embryo later on. Dan zona pellucida yang ada di bahagian luar of blastocyst ni akan disintegrate sebelum dia terlekat. Okey, so ini yang berlaku. So selepas blastocyst tu berjaya implant dekat kita punya endometrium wall, dia akan membentuk satu trophoblast yang later on jadi amniotic cavity. Okey, so selepas ini kita akan membincangkan mengenai 3 perkara, iaitu embryonic development after implantation, yang terbagi bertiga: gastrulation, neurulation dan organogenesis. Okay, sekian saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.